Tak ada satu kampung seperti tak cerita kampung mana. Bacaan pun dah tak clear. Gigi dah tak cukup. Dah turun. Betul, kadang pernah dengar kau peranjat kau. Similah. Milah panggil lah. Fahal. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah. Halimah Hamidah. Lima ada, midah ada. Fahal. Midah belakang lah. Lima Hamidah. Menyaut midah. Itu sebab kita kena belajar. Tak tahu kena belajar. Tahu. Rekrut anak-anak muda. Macam ni budak-budak muda ni tak apa ramai. Macam imam tadi yang baca doa tadi kan, yang baca doa tadi. Muda cakap lah nak cari. Barulah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cakap steady. Lepas tu kadang tak ada ilmu belajar. Duduk belakang imam. Ada ilmu. Faham? Tak, jangan duduk belakang imam. Jauh sikit. Inalah imam terlupa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha waqa. Kalau sembahyang sunat tarawih dia terlupa. Waqa dia tak dapat. Allahu Akbar. Tak apa, sebab sembahyang sunat. Waqa Allah subhanallah itu baru imam tu fahal kan. Kan? Kalau sembahyang wajib, sembahyang fardu, yo. Jangan duduk belakang imam kalau tak pandai. Ya, duduk belakang imam. Imam baca. Innal ladzina amanu. Senyap. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu. Duduk belakang. Orang belakang. Tolonglah. Lawan dia. Dia lah siapa suruh baca panjang tapi kalau pandai kalah tu masalah tu kan. Kalau tak ada ilmu kan macam-macam. Kalau tak tu payah tu. Saya tengok cerita arwah abah saya dulu, ada seorang malak tu, dia meniaga pisang kat luar masjid tu. Dia punya timing, orang azan dia dah galak celup tepung pisang tu, dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib dia akan letakkan, rapihkan pisang tu masuk dalam kuali. Dia pergi semayang. Semayang sunat, lepas tu semayang wajib, semayang maghrib, habis semayang maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia akan bangun, tinggal nak angkat dengan pisang. Apa hari tu imam tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abad. Dia pernah kelabu atau pahala kat situ ni. Wa la antum 'abiduna ma a'bud wala antum ma abattum wala antum. Dia pun memang heran kat situ. Dia pun tak jumpa orang. Wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abattum. Yang mu'allab belakang tu, hangui lah urusan aku ni dah. Hangui dah ni. Wala antum abidun ma a'bud. Dia dah geram. Itu waliyadin ta'arir. Lakum dinukum waliyadin. Bercakap dia. Memanglah imam dapat lakum dinukum waliyadin, tapi dia patut cakapnya subhanallah lakum dinukum ajar. Barulah imam dapat. Itu waliyadin taramari tu. Memanglah batal lah supaya kau cakap. Kan? Itu semua lah tu nak pada tahu kan tu nak pada tahu. Ya. Jadi itu yang kedua yang di segi tarawih. Kemudian apa lagi? Kita tengok daripada aspek mengaji. Tadarus. Bulan Ramadan ni banyakkan kita mengaji. Kan? Bulan nuzulul Quran mengaji kita. Tadarus bacaan bersema. Mesti bacaan bersema. Yang tak pandai mengaji tak apa belajar. Join juga. Akak tak dapat ngaji dah. Kenapa akak baca mengangkat? Orang lain elok bersela, kau mengangkat. Kenapa? Dah macam hantu juon pula dah. Kan? Boleh pegang je Quran macam ni. Akak tak dapat akak ikut je. Boleh kak. Duduk je kat tepi grup tu. Kan? Kat tepi grup tu. Baca dalam hati tu. Tak okey, tak ada masalah.
Cuma yang masalahnya dah 5 tahun macam duduk tepi, apa hal? Pergilah belajar. Sekarang banyak kelas mengaji, pergi belajar. Kemudian yang mengajar kena sabar, yang diajar pun kena sabar. Baca kak, dia pun baca. Innal lazina amanu. La ilaha illallah kak. Jaga panjang pendek kak. Z tu panjang, A tu panjang. Baca boleh kak? Innal lazina amanu. La ilaha kak. Innal lazina amanu. Baca boleh kak? Innal lazina amanu. Kak tengok saya kak, tengok. Innal lazina amanu. Baca boleh? Innal lazina amanu. Kak sebelum saya bunuh akak diam. Akak diam, tak dapat dia sabar. Nak dibunuh kawan tu dah. Kan? Yang kena tahu tu kena sabar. Tak kira lah dia, kenalah kita satu grup dengan pensyarah. Manalah tahu. Kan? Pensyarah tu bagi makah kita, belak kita pun warga. Nak tahu ke tidak? Nak tahu ke tidak? Tegur je. Kalau mana yang ketua-ketua, bos-bos kepada jabatan kadang-kadang dengan staf kan, beritahu, kalau saya ada salah, buat tegur je, jangan takut. Faham? Ini tak cakap kawan. Innal ladzina amanu. Itu panjang lah weh dia cakap kawan tu. Panjang tu jangan cakap. Kalau gila dia cakap, nak kena tukar shift macam mana. Tegur lah. Yang tegur kena sabar. Yang dah kena tegur tu. Innal ladzina amanu. Tu panjang. Tahulah diam. Allah kawan tu tegur tu. Kemudian apa lagi? Amal lebih tanzil. Kita berbuka puasa dengan sunnah Nabi. Buah tamar. Kan? Minum air kosong tu pun sunnah Nabi. Lagi apa lagi? Buka puasa di awal waktu. Dengar jazan tu buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malaka sumna wa bika amanna. Doa. Tapi punyalah nak awal dia nak serentak dengan azan. Jangan macam tu. Terdengar punya mikrofon. Pegang buah tamak, pegang buah tamak, pegang. Dan nak buka lain. Dia pun dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita paling awal berbuka puasa di situ dia tu. Punyalah kan. Hari kedua tu, pegang buah tamak, pegang. Allahu testing 1 2 3. Rupanya bila tengok badan telan kena ganti. Siapa suruh? Awal tu test mikrofon ni kau hara sangat, kenapa? Kan? Terdengar pula dalam kuliah duha siang tu ustaz tu cakap antara doa yang dimakbulkan paling mustajab adalah pada waktu berbuka puasa. Ambil kau. Maksudnya tu bila azan Allahu Akbar, mungkin suami ayah tu doa Allahu Akbar. Kita pula dalam hati pun tak apa. Ya Allah, mudah-mudahan dapat aku baju baru tahun ni. Mudah dapat aku beg tangan baru tahun ni. Contohlah, dapat aku tudung baru tahun ni. Contoh, dalam hati je. Doa, jangan tak doa. Bukan ni pudat kan, tu tak pudat. Disumbatkan semua doa waktu berbuka. Panjanglah doa tu dah melengah-lengahkan berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Macam doa qawwu. Sesungguhnya ya Allah, kami insan yang lemah ya Allah. Kami sedar kelemahan kami. Makanan yang ada di hadapan ini ya Allah, rezeki daripada-Mu ya Allah. Anak terpahal bapak dia. Kami berserah kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Yang anak tu tengok Aisyah bila lah dapat minum. Kami sedar kelemahan kami ya Allah. Ya Allah. Yang anak seorang berkata fufah bila dapat makan. Kami sedar ya Allah. Walau apa pun terjadi dosa kami ini ya Allah. Yang mak rasanya tengok bapak. Dia cakap dengan anak, jadi mati bapak. Setengah jam doa apa kerja. Akhirnya walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ada lagi. Anak tu letaklah Fatihah lah. Janganlah macam tu. Macam tu juga dengan sahur. Ya, dengan sahur kita semua disiplin kan, semua orang bangun pagi.
Bangun pagi, ya Allah, dalam rumah tangga pun dah nampak harmoni dah. Ada yang tanya, kenapa kita pagi sahur walaupun kita niat nak makan banyak tapi tak boleh nak makan banyak. Malam tak cakap ni soal makan sahur, tapi sampai sahur tak boleh makan. Kenapa kan? Sebab pagi bangun kira nak makan memang tak dapat. Apa? Muka macam nak kena penampar je tu. Nasi benar. Tuang nasinya. Ni nasi kalau bila Allah. Nampak nasi. Makan. Tak lihat. Macam mana nak bertenaga? Ni petua nak beritahu. Bangun awal, mandi, segarkan badan. Ambil wuduk, solat 2 rakaat dulu. Lepas dah solat 2 rakaat, solat tahajud ke apa tak kira lah. Habis bagi salam, kau tengok perut kau berbunyi macam ni. Masa tu baru selera makan. Standing makan. Jadi maknanya macam tu cara. Lepas tu satu lagi, kita disunatkan melewatkan waktu sahur. Bukannya waktu tu lewatkan makan sahur, maksudnya penghujung kita makan. Bukan pukul 7 pagi tu breakfast namanya. Tahu? Sebaik-baiknya kalau ikut sunnah Nabi waktu imsak. Sebab waktu imsak tu Nabi memikul waktu tu sebab lebih kurang ada 10 minit lagi lah. Lebih kurang 50 ayat Quran, ayat biasa kita boleh baca lagi sebelum azan. Kalau ikut Imam Syafi'i, dah azan dah tak boleh makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah habislah. Berhenti lah tu. Kalau ikut Imam Hanafi sampai hujung, La ilaha illallah, dah habis tu dah tak boleh makan. Tapi kena tahulah imam mana cakap, bang betul kau boleh makan lagi? Betul, taman imam tak cakap itu, tak boleh macam tu. Kau dah tahu Imam Hanafi kan, La ilaha illallah, dia kenal Bilal. Bilal ada belum sedar lagi. Bukan macam tu. Masalah yang paling besar adalah waktu solat tu, waktu azan tu tak sama. Maghrib, subuh tu, surau ni mungkin cepat 30 saat. Surau ni mungkin lewat 30 saat. Yang ni mungkin cepat seminit pula, yang ni lambat seminit. Jadi jam berbeza-beza. Jadi yang paling selamat waktu imsak berhenti. Ikut sunnah Nabi betul. Berhenti waktu imsak. Tapi kalau anda kata orang dah azan, kita tengah makan, Allahu Akbar, cepat habiskan minum. Janganlah tu terlepas makanan tu. Habiskan sebab kita yakin bahawa mungkin adalah lebih kurang 30 saat tu adalah lagi. Berhenti cepat-cepat. Habiskan, bukan bertambah. Ada lagi ni insya-Allah. Bukan macam tu. Berhenti lah. Maknanya berhenti tapi habis terakhir minum. Janganlah kita terperanyat budak-budak tu tengah makan. Kita tahu masa dah habis. Dah adik, dah. Habiskan. Air tu okey dah. Minum. Mari sini niat. Macam tu. Berhenti. Budak tu tengah tercekik lada. Bah pedas bah, bila boleh minum? Malamkan minum. La ilaha illallah. Pahal. Jangan macam tu ya. Jangan macam tu. Jadi maknanya nampak tak disiplin kita kan, dengan ibadah kita tu kan, disiplin kita. Kemudian berbuka puasa ikut sunnah, kita makan buah tamar. Kemudian yang ketiga, kalau kita tengok dari segi latihan takwa, yang ketiga apa? Yang ketiganya adalah qanaah, berpada dengan yang sedikit. Dengan sebab itu kita cerita pasal masyarakat harmoni ni, kita dengan bersederhana kita fikir, kita ingat orang susah. Macam mana nak ingat orang susah? Berbuka puasa, makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Pergi bazar Ramadan, beli sebanyak-banyaknya, la ilaha illallah, sebanyak-banyak, akhirnya tak habis. Dengan situlah timbulnya macam mana cara nak mengharmonikan keadaan. Beli banyak, niat nak sedekah pada jiran, terbaik. Tapi nak sedekah pastikan sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka tu bukan sedekah, tu namanya pelupusan sisa pekerjaan. Faham? Sedekah. Assalamualaikum Kak Nak ni, nak sedekah lepas berbuka ni, kau tak habis kau bagi aku. Kan? Jadi maknanya nak kena jaga tu. Kadang-kadang makan kan strategi, pergi bazar Ramadan strategi. Alum sini, Angah sana, ni sini, kita berpecah kat bazar Ramadan. Ingat sejam pukul 6 jumpa balik semua. Teruk ni, macam nak pergi perang kan. Satu lagi yang paling bahaya pergi mana? Buffet Ramadan. Paling bahaya dekat hotel. Walau macam mana pula kita dah disiplinkan ambil sikit, lama-lama mungkin penuh pinggan kita. Dah habis belum tu? Belum habis lagi dia. Dah habis sampai kat meja kita duduk, zat ternampak pinggan kawan. Mana kau dapat kambing?
Mana kau dapat ABC tu tanya kan? Kita beratur pula pergi ambil lagi. Macam mana? Lepas tu bila makan kan, makan sikit, dah tak ambil. Yang lain tadi buat membuang. Cuba kita tengok dalam bulan puasa berapa tan jumlah, berapa juta tan makanan dibuang dengan tahap sama ramai orang yang tak makan satu dunia. Itu nak cerita masyarakat awam ni. Itu sebabnya beli ke, makan ke, fikir-fikir. Ini aku takkan habis. Terus tanya, ini kalau aku makan ni dengan ni, campur ni habis tak? Tak habis. Jadi jangan. Beli roti john seorang sebatang dalam perut. Macam Talan Padang. Macam mana lah kan? Mutabak seorang skopik. Itu tersandar dekat sofa tu tanya. Bini tanya, bang tarawih bang? Jalan dulu. Tak boleh makan banyak sangat. Apa salahnya ingat anak-anak yatim kan dalam puasa ni kan? Ya betul. Kalau orang dulu-dulu kan, ingat tak masa kecil-kecil dulu orang hantar makanan kat rumah kita jiran kan? Assalamualaikum, salam, niha nak. Bukan nama sebenar. Niha, mihon ha. Ya Allah, sedapnya bau. Kasihlah banyak. Tunggu jap. Kenapa tunggu jap? Nak balas. Tunggu jap tahu masuk dalam. Alamak, tak ada lah benda nak bagi. Benda nak bagi ni. Bagi karipap. Tiga ketul je. Assalamualaikum ya kak. Tak dapat bagi karipap je. La ilaha illallah, tak payah balas lah kau ni. Ya Allah. Ambil, tetap ambil kan. Betul dulu. Kalau orang tu tak balas, ingat saya dah ajar ni pasal ikhlas. Tak harapkan balasan. Walaupun terima kasih. Assalamualaikum, salam, niha, mihun. Makasih lah kawan tu pun masuk. Dah masuk dalam, kita pun tunggu. Tak keluar pula dia nak membuka dah. Maknanya dia tak faham tu nak buat macam mana. 1-0. Besok tu bagi nasi goreng 2-0. Tak berbalas juga. Bagi karipap 3-0. Bagi lasagna 4-0. Hari kelima bagi pula mi hailam 5-0. Hari keenam nasi kerabu 6-0. Hari ketujuh set dagai 7-0. Hari ke-8 bagi laksa 8-0. Habis sampai akhirnya 27-0. Sampai hari ke-28. Assalamualaikum, salam. Nak bagi apa pula hari ni? Alah, tak malu ke kau? Nak bagi apa ni? Tak ada. Kenapa nak beritahu? Bekas kat rumah dah habis. Boleh tak nak beli bekas? Malu tak malu? Malu kan? Ambil bekas bawa masuk kan? Jadi kita berbala-bala lah. Nampak anak yatim bagi makan. Kita tak mampu bagi duit, kita masak, hantar mihum. Assalamualaikum niha untuk anak-anak yatim bagi berapa orang? Semua 20 orang. Cukup ni saya dah siapkan dapur terbaik. Tapi kadang-kadang kesian boleh tengok anak yatim tu. Sebab kadang kita bulan puasa ni patut iktibar dia ingat orang susah. Ingat orang susah. Patutnya bulan ni lah kita nak sedekah banyak, tolong anak yatim. Sampaikan pengetua anak yatim dia cakap, nak gembira lah kau nak, sebab bulan ni lah orang ingat kat kau. Bulan lain dia pun tak ingat dia kadang-kadang. Paling kuat pun lajak sampai raya, meraihkan Syawal bersama anak-anak yatim. Itu pun orang dah habis balik raya pun nak raih dengan dia. Betul, kesian tau kadang tengok anak-anak yatim. Nabi kata dalam satu hadis, Nabi sebut macam mana kalau kamu nak melunakkan hati kamu, banyakkanlah menggosok kepala anak-anak yatim dan juga memberi fakir miskin makan. Melunakkan tu nak lembutkan hati. Gosok kepala anak yatim, sayang anak yatim. Macam mana cara? Termasuklah bagi makan. Ni bulan puasa ni, nak tolong orang susah, paling senang. Ni sekarang pergi bank. Sekarang lah, maknanya waktu buka bank tu, pergi kat bank, tukar duit. Saya nak tukar duit 300, tukar RM1. Belum nak kaya lagi. Kenapa nak tunggu kaya? Sekarang tukar. Jadi mood kita nak bagi sedekah dalam puasa bagi. Nampak tabung, masukkan. Nampak orang kutip, bagi. Nampak apa semua kan boleh bagi, kita bagi. Jangan kira. Bagilah mana kita bagi. Ini tunggu raya. Apa dah? Ini bulan puasa nak kejar betul-betul tau. Nabi kita bulan puasa paling cepat membuat kebajikan. Jibril kata waktu dia datang menziarah Nabi, waktu nak mentadaruskan Nabi kita, dia kata sesungguhnya Muhammad sangat cepat bersedekah membuat kebajikan pada bulan Ramadan, lebih cepat daripada angin yang dikirim. Macam itulah Nabi kita. Nabi pakai baju baru, sahabat tanya, Rasulullah cantiknya baju Rasulullah, bagilah kat aku. Nabi masuk dalam, tukar, bagi baju tu. Nabi pakai baju kedua, cantik juga, cantiknya baju Rasulullah, bagilah kat aku. Nabi masuk dalam, tukar baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga pun dia minta, masuk dalam, tukar baju keempat, bagi baju ketiga, sampai baju keempat Nabi tahan, cukup. Ini aja yang aku ada. Sampai tahap itu. Cuba kalau kita
Cantik tudung kau, bagilah kat aku dia nampak. Kau ingat senang kan nak beli tudung ni, sampai baring-baring kat kaki lima tau. Punya teruk nak beli tudung, bawal siakap, datuk ke kan, kenopi, Pelhaya Hajabah Adiani Faridah kan, Nilofa kan. Ingatlah kan Nilofa. Tak adalah lawa sangat. Nilofa tu biasa je, tapi tak tahulah pandangan dia terhadap saya. Cantik lah, saja je lah. Cantik tu kan, tudung macam-macam, tak dapat bagi dah. Kita kalau tolong tak ada sampai tahap tu. Tapi ingat, Nabi dah ajar kita nak tolong bagi terbaik. Macam tu juga dengan sedekah. Dalam surah Al-Imran ayat 92 memberitahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Nampak? Kalau kita nak infakkan yang kita suka, lalu tabung, kalau setakat bagi duit, lalu kita pun tak fikir, makna tak sampai lagi. Lalu tabung, masuk RM1, tak terfikir itu pasal RM1 tu, tak ada hal RM1, makna tak sampai lagi. Dia sampai tu berhenti tangan 100 lagi Allah. Lama tabung tu kat depan dia. Nak bagi kita, ingat satu ceramah tu dia kata, belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Tak apalah, masuklah. Lalu tabung tu dia perhati tabung. Allahu Akbar, ya Allah. Macam nak cakap balik dengan imam, beli tak ambil beli 100 nak tukar, nak pecah kan. Tak, jangan risau, sedekahlah banyak-banyak bulan Ramadan. Bagi yang terbaik, macam kita tahu kita masak yang paling sedap, kita buat muffin sedap, bagilah kat orang yang muffin. Aku buat sendiri tau, makasihlah ya Allah. Aku buat cheesecake, ya Allah sedapnya. Macam lah kan. Assalamualaikum ni tak, Assalamualaikum, salam ni nak beli kuih lapis. Ya Allah, sampai seloyang kau bagi aku pun banyak sangat. Kenapa? Kebetulan tak jadi. Tak jadi berdua. Ni cakap bagi lu orang ajar betul. Ni tak jadi bagi kau orang. Faham tak? Jadi lepas tu kita hidupkan sunnah Nabi yang saya sebut tadi. Macam bulan Ramadan dekat rumah kita ni, kena adalah kat bilik. Jangan dengar cakap orang, "Ai tak biasalah makan buah tamar, kau tampar kan sekali." Makanlah buah tamar, sunnah Nabi makanlah. Faman ahya bi sunnati faqad ahabani, faman ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah Nabi, maka dia sayangkan aku. Nabi sebut kan. Dan barang siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Dua makanan yang kena ada kat rumah. Pertama, buah tamar. Kedua, madu. Faham orang perempuan? Faham tak? Dia tak faham lah dah. Buah tamar dengan madu kena ada kat rumah. Faham tak? Faham dengan tak setuju berbeza. Saya tanya faham ke tidak? Madu lebah, bukan madu yang lain-lain. Madu lebah cerita ni. Sensitif betul. Jadi maknanya tadi Qanaah berpada dengan sedikit. Ingat orang yang susah. Kalau kita makan lagi teruk daripada bulan lain, tak tahulah apa kita nak cakap. Dah lah syaitan kena belenggu kan. Yang kita sekarang berlawan dengan siapa? Nafsu. Nafsu tu kalau kita tak boleh kawal, fail lah gitu. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Inilah yang kita cerita pasal keharmonian juga. Cerita pasal persediaan hari kebangkitan, kena ingat dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia ni tempat meninggal. Beberapa bulan kebelakangan ni memang saya lancarkan kempen I am for A, ingat mati for Allah. Tak payah nak buat tajuk Ramadan. Andai ku tahu ini Ramadan ku terakhir. Nyampah betul. Memang ni lah yang terakhir. Senang cerita. Betul. Kita ni dah tak lama hidup. Kalau tanya budak-budak, mana budak-budak? Budak-budak sekolah rendah tu, saya tengok dia memang tak ada tanggungjawab lagi. Dia tengok jam ni. Allah. Ibu 3 jam lagi nak buka. Dia kira tu berapa jam? Bu, 2 jam lagi. Bu, lagi 30 minit. Dia tak ada kerja. Masuk sekolah menengah, kita dah ada kawan. Dia rasa tiba-tiba dah buka. Dah nak berbuka. Tapi dia rasa lambatnya nak raya. Tapi kanak-kanak macam sebahagian besar yang ada dalam ni, kanak-kanak yang ada dalam ni, baru hari tu puasa, ni dah puasa balik. Tu tandanya apa? Tandanya apa?
Tandanya apa? Dan tu bukan nak mati tandanya tu. Cepat sangat masa berlalu. Makna masa kita dah singkat dah. Tunggu masa je. Sekarang ni dah lah tak kira masa mati. Betul tak? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok jalan, bang jatuh dalam lubang dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila dah jatuh orang ingat dia mati, orang tarik pakai tali, rupanya dia pengsan. Bila dia sedang cakap bang hebat. Kenapa dia pun sedang kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam tu bang tapi tak mati. Ya ke mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati, terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati. Dia mati sebab tengok. Sebab mati ni tak kira masa. Itu sebabnya kita belajar Ramadan ni rebut peluang. Nak pula dalam bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam kau oi. Lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadahlah cukup. Itu sebab orang perempuan bangun sahur paling senang. Orang perempuan paling senang nak dapat Lailatul Qadar. Tahu, jangan mengungut. Orang lelaki memang dah ditakdirkan tempatnya di situ. Orang perempuan yang bangun kan. Sabar. Sebab mana tahu ganjaran dengan ikhlas kita kepada Allah tadi. Masak, bangun sahur. Ya Allah, aku niat masak ni kerana-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan anakku semua dan suamiku dapat beribadah kepada Allah. Ya Allah. Macam tu lah. Masak dengan senyum serang hati. Bang, bangun bang, sahur. Steady. Ini tang, tutup kali. Tang. Yang masak aku, yang penat aku, yang pengsan aku, yang sedap membuta dia. Dia marah suami. Tegak suami dulu. Mak marah. Itu sebabnya. Dan kalau saya nak ambil perbandingan kepada binatang-binatang yang berpuasa, ada beberapa binatang yang berpuasa. Antaranya kepompong. Ulat dalam kepompong sabar duduk kepompong tu tak keluar, tak makan. Biasanya ulat dia makan daun. Bila duduk dalam kepompong dia tak keluar-keluar dah. Dan akhirnya bila dia keluar dari kepompong tu selepas beberapa minggu, tak makan, tak minum, dia bukan terbit fajar terbenam matahari. Tak makan, tak minum setiap hari. Dan akhirnya bila keluar dia jadi apa? Lama-lama. Cantik gitu. Ayam mengeram, tak makan, tak minum ayam. Jaga tolong. Kita rapat dia dah kembang, marahan. Akhirnya menetas telur-telur tu jadi anak-anak ayam yang comel-comel. Bulunya cantik sangat. Semua orang cakap cantik comelnya. Tak ada orang yang cakap comel mak dia. Orang tak cakap. Mereka cakap dekat anak dia. Betul tak? Betul. Dan yang ketiga, kalau contoh binatang nak tengok ular sawur. Ular sawur waktu bersalin kulit, menurut kajian Discovery Channel, paling lama ular tu tak makan, tak minum, paling lama setahun. Nak salin kulit tu. Dan akhirnya bila keluar, tengok kulit dia punya cantik, kita tengok pun terperanjat. Ya Allah, dalam dewan ni ada ular ni. Ya Allah, kat kaki elok melilit-lilit dekat kaki kita. Contoh dah mula tengok kaki dia kan, tengok ular. Tu sebab kita tak heran ular tu bila keluar, lembu seekor dia boleh telan. Setahun puasa kau boleh bayang tak macam mana dia punya Allah Malaka Sunnah. Bayangan dia punya laparnya kan. Itu sebabnya kita cerita tadi pasal takwa. Janganlah kita jadi muflis pahala. Malam raya lagi dah ni pesanan saya pada semua warga yang hadir. Tolonglah berubah. Pertama malam raya. Takut kan tak sempat nak beritahu kan. Ini saya pesan, saya dipahamkan ni keluar dalam radio Perlis FM. Kan, Perlis ke Kedah FM? Kedah. Tak kira lah mana-mana FM. Keluar kan. Ini pesan saya. Malam raya kau jangan sibuk main mercun. Berhenti sebab Nabi tak ajar. Kau dengar ni. Terutama lelaki-lelaki. Kalau cik stop, takkan cakap stop. Tak meriah. Nabi tak ajar pun nak meriahkan bakar mercun. Benda sia-sia, bakar meletup, terbakar rumah orang, tambah dosa. Arah pula roket tu masuk, menyusup dalam kain imam, bontan sebulan. Nabi tak ajar. Malam tu hidupkan dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pagi kalau boleh. Ada yang setengah tempat, setengah taman-taman perumahan kampung dia buat takbir rumah ke rumah. Baik.
Buat dekat surau. Ataupun paling tidak kat kampung kita hidupkan dengan takbir, bukan mercun. Berubahlah gitu. Lepas tu sanggup pergi pasar lewat malam. Kat pusat bandar kan, ada pasar lewat malam. Naik town lah apa benda tak pergi. Sebab nak tunggu barang tu makin lama makin murah. Sebab nak lelong. Sudahnya last tu dia mengharapkan free. Barang ni tak habis, ambil. Tak ada tau. Lepas sebabkan itu, balik rumah lambat sampai rumah terlelap, jaga-jaga dah habis salat sunat Aidilfitri. Fail. Puasa sebulan jaga ni ibadah. Lagi satu ni pagi raya. Pagi raya, lepas main sunat Aidilfitri, berapa ramai orang yang keluar, berbual dekat luar, memekak-mekak mengacau orang yang tengah dengar khutbah. Bukan masalah kacau tak kacau, dengarlah khutbah tu. Lepas ni kan kau bercakap lah macam nak mati sangat, tak boleh cakap dah lepas ni. Itulah tu sebab kadang-kadang orang kita yang tu benda yang sampai sekarang tak boleh nak betulkan tu sebab saya cakap. Sedangkan mesej dalam khutbah tu semua ke arah kebaikan. Dengarlah. Dengar. Lagi satu sia-sia kita semayang, khutbah tak dengar. Sebab tu sebahagian daripada kita ibadah pagi ada kita tu. Pagi-pagi makan buah tamar tu pun satu hal, pun tak makan juga. Mandi sunat Aidilfitri pun kadang dah terlajak, dah terlang kabut tadi. Itu sebab jaga. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa. Nabi pun sebut dalam khutbah takhir Nabi, Muslim dengan Muslim yang lain adalah sama. Yang membezakan antara kamu hanyalah amal soleh dan ketakwaan kamu kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dengan itu cukuplah setakat ni. Sebab lepas ni saya nak pergi ke sekolah menengah Mata'aya. Maaflah, ada satu program lagi dekat sana. Jadi saya minta maaf kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa. Sesungguhnya Ramadan ini sewajarnya menjadikan kita manusia yang lebih baik. Bila manusia menjadi baik, masyarakat tentunya akan menjadi harmoni. Maka benarlah mahabbah Ramadan, masyarakat harmoni. Yang baik itu datang kepada Allah SWT. Dikurangi punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan-soalan nak tanya, nanti boleh buka dekat Facebook Syamsul Amri Ismail Official. SY tu. Boleh tengok gambar-gambar yang hari ni pun boleh tengok. Ada yang gelap macam ni, ada yang macam ni. Jangan salah kita kata tapis, pilih yang teruk aja. Itu saja dari saya serahkan kepada